Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita akan membicarakan berkenaan dengan gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada catatan Empire Rom dan juga China. Maka sebelum itu, marilah sama-sama kita memfidyahkan suratul Al-Ikhlas dan juga Al-Fatihah kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Di dalam membicarakan wujud atau tidak akan gambaran, potret, patung ataupun visual daripada Empire atau Khazanah Rom ataupun Vatican ketika ini, terlebih dahulu kita harus menyedari akan satu fakta yang tidak boleh kita lupakan, iaitu Empire Rom dan Empire China ini mempunyai satu jaringan espionage ataupun jaringan spy yang melibatkan daripada ketenteraan mereka, daripada perdagangan mereka, daripada yang dikatakan iaitu musuh-musuh peperangan. Kenapakah ketenteraan atau Empire China dan Rom ini memegang atau cuba mengambil dan menyimpan arkaif Rasulullah ataupun mana-mana kebangkitan usai daripada kebangkitan Isa Al-Masih? Kerana ketika wujudnya sama ada yang dikatakan Mahdi, Mesayah ataupun pelakon-pelakon yang mengaku membawa ajaran baru, maka tentangan ataupun kebangkitan agama itu menjadi antara yang dikatakan prioriti nombor satu. Jadi dalam mengupas penceritaan akan lakaran baginda Rasulullah ini, kita akan melihat daripada penceritaan fakta pihak mereka dan pihak Arab itu sendiri. Jadi di dalam The Story of Portrait of the Prophet Muhammad merujuk kepada muka surat 19 ke 38 daripada Erture Calligraphy et Peinture yang bertarikh 2003. Jadi di dalam buku ini dikatakan wujudnya manifestasi ataupun potret Prophet Muhammad muncul pada tahun 610 selepas kewafatan Nabi Isa sehinggalah 641. Jadi kita biasa mendengar daripada penceramah yang lain akan Emperor Heraclius dan juga kisah sahabat ataupun wakil daripada Rasulullah yang dihadapkan dengan Emperor ini, maka kita merujuk kepada penceritaan yang merujuk kepada satu sosok bernama Hisham Al-Umawi yang dikatakan golongan aristokratik Mekah yang terlibat di dalam perdagangan awal. Maka dikatakan daripada kisah pertama ini, daripada beberapa kisah, ianya telah hadir untuk memberikan satu sekeping surat menjemput emperor ataupun kerajaan ini untuk memeluk agama Islam. Dan kemudiannya penceritaan pengalaman ini dirujuk kembali kepada khalifah pertama Islam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Emperor Heraclius ini wujud ataupun tidak, daripada segi sejarah emperor ini ada. Tetapi di dalam penceritaan yang lain, ada setengah pihak Rom ataupun Vatican itu menolak akan penceritaan hadirnya seorang utusan daripada Khalifah Abu Bakar kepada emperor tersebut. Baik, kita merujuk kepada cerita, macam mana cerita gambar atau potret Rasulullah dan Nabi-Nabi terdahulu ni wujud. Maka digambarkan dalam pertemuan kedua dengan Emperor Rom ini, maka utusan ini telah diberikan atau dipertontonkan beberapa lembaran daripada sutera. Dan di dalam lembaran demi lembaran yang dipertontonkan itu, dipertontonkan lakaran atau potret Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa,
Nabi Musa dan sebagainya, sampailah kepada Rasulullah itu sendiri. Dan Emperor ataupun Raja Rom ini bertanya kepada utusan Abu Bakar ini, adakah dia mengenali gambar ini adalah gambar Rasulullah, iaitu Nabi kamu atau Rasul kamu daripada Mekah itu. Maka dikabarkan utusan menangis dan mengatakan benar, inilah gambaran ataupun potret kepada junjungan besar Rasulullah SAW. Jadi, di dalam perbincangan dan riwayat ini dikatakan kenapa dan daripada manakah wujudnya gambaran demi gambaran ini. Maka Emperor itu mengatakan iaitu gambaran ini diambil atau diterima daripada dan diwarisi daripada Iskandar Zulkarnain ataupun Alexander the Great. Maksudnya Alexander yang dirujuk kepada Emperor Rom ataupun dinasti Rom ataupun sejarah Greco-Roman tersebut. Dan gambaran ini ataupun potret ini akan kekal di dalam pegangan Emperor atau Raja Heraklius itu sehinggalah dia meninggal. Maka pulanglah utusan Abu Bakar ini dan mereka menceritakan kembali pengalaman mereka kepada Saidina Abu Bakar. Maka apakah jawapannya Saidina Abu Bakar kepada mereka yang telah mengalami peristiwa tersebut? Maka Abu Bakar menyatakan dan mengesahkan ia yang telah mendengar daripada Rasulullah yang telah mengkabarkan kepada Abu Bakar iaitu Yahudi dan juga Nasrani ini ada di dalam genggaman mereka lakaran ataupun penceritaan berkenaan dengan sifat-sifat dan kepribadian baginda. Jadi sebelum kita pergi pada beberapa cerita yang berikutnya, kita perlulah memahami itu akan satu skema sejarah. Di dalam peradaban Greco-Roman, mereka ni suka buat patung, suka buat gambaran, suka buat kaligrafi, suka buat potret. Kerana mereka mendewa-dewakan dan mengesakan akan satu penciptaan agungnya manusia itu. Jadi mustahillah hukumnya di dalam skema espionase ketenteraan dan empire tersebut, tidaklah mereka hantar spy ataupun pelukis-pelukis untuk melukis melakarkan satu sosok yang agung yang telah bangkit menjadi cahaya dan juga membawa agama yang agung tersebut, itu agama Islam. Maka kalau kita merujuk kepada fakta ini, tidaklah boleh kita menidakkan akan wujudnya gambaran penceritaan akan wajah Muhammad tersebut. Maka kemudiannya kita berbalik kepada penceritaan daripada Al-Baihaqi dan Abu Nuaim berkenaan dengan gambaran atau gambar Rasulullah itu sendiri. Jadi di sini kita tidak merujuk kepada sejarah di Greco-Roman, tetapi satu sejarah di selatan Syria, yang mana satu puak atau satu kumpulan padri, saya katakan iaitu padri Kristian atau ahli kitab, telah mengetahui atau telah mendengar akan rasul di Arab. Maka mereka ini dibawa ke satu monasteri. Monasteri ini kita katakan tempat pendeta-pendeta Kristian bertapa ataupun mengalami isolation. Dan di situlah mereka dipertontonkan lukisan-lukisan berkenaan dengan Rasulullah tersebut. Maka ini adalah kurun ke-11 punya penceritaan. Tetapi wujud juga iaitu beberapa riwayat mengatakan bukanlah nama Emperor Heraklius itu, tetapi merujuk kepada salah seorang raja di dalam Empire Rom tersebut. Kemudiannya cerita berkenaan dengan Rasulullah ini berpindah kepada, dirujuk kepada timur paling jauh, timur jauh. Kalau kita merujuk pada timur jauh, maka kita akan merujuk kepada China. Atau adakah kita merujuk kepada Jepun? Atau adakah kita merujuk kepada pentas Sunda? Jadi sejarah ini boleh dinukilkan dan ditafsirkan bagi pandangan saya akan satu penceritaan yang maksud dia pastilah wujud di dalam skema Vatican, Rome, Greco-Roman dan empire-empire dan ketenteraan Empire Rom ataupun China tersebut akan siapa dan apakah karakteristiknya Muhammad tersebut. Maka kemudian kita dihadapkan dengan satu penceritaan daripada Maksudi,
yang bertarikh 916 merujuk kepada Abu Zaid Hasan daripada Shiraz. Shiraz ni biasanya kita akan terpalit dengan Hafiz of Shiraz ataupun gelanggang yang dikatakan Sufi. Maka merujuk kepada perjalanan ke China oleh seorang pedagang Arab yang bernama Sulaiman yang bertarikh atau mengambil tempat pada tahun 851 ke 916. Di sini kita bertemu dengan versi daripada China di dalam Majlis Imperial Court China yang mana mereka dipaparkan akan lakaran dan gambarnya Rasulullah SAW tersebut. Saya ingin buat disclaimer, itu sebarang gambar lakaran yang berserban ataupun yang bertasbih di dalam video ini tidaklah merujuk kepada potret sebenar ataupun potret yang dikisarkan di dalam sejarah tersebut. Cuma di dalam lakarannya di China ini, kita dihadapkan dengan satu bentuk lukisan atau lakaran yang mana adanya perlambangan jari jemari yang menunjuk kepada langit atau merujuk kepada atas. Kedudukan jari jemari yang merujuk kepada patung Dewi Guanyin ke patung Buddha ke ini dikekalkan di dalam perlambangan seorang lelaki yang hampir sama dengan Buddha. Jadi kat sini kita dapati dua lakaran yang wujud daripada sejarah Empire Rom kepada Empire China. Jadi bagaimanakah hendak kita meletakkan penceritaan akan wujudnya gambaran dan lakaran junjungan besar Rasulullah SAW tersebut? Maka kini kita dipaparkan pada episod atau penceritaan nombor 3. Yang mana telah dihantar seorang wakil daripada Emperor China dihadapkan kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Lantas Rasulullah SAW itu mengantar potret diri baginda yang akan gaib pada tempoh yang tertentu. Maka kat sini kita dapati ada teknologi lah kan. Teknologi painting yang merujuk kepada satu dakwat yang akan pupus ataupun larut oleh udara berdasarkan tarikh dan tempoh. Maka kalau kita ikut cerita lagu ni, Muhammad ada teknologi. Teknologi Arab ketika itu wujud atau teknologi Empire Islam wujud. Maka Emperor yang Song, ini zaman Song Dynasty, menerima lukisan gambaran Muhammad tersebut, digantung dan beliau memerhatikan dia. Usai pemerhatian tersebut, gambaran itu gaib. Kerana selesailah tugas Rasulullah mempertontonkan wajah dia dan nur baginda, lantas Emperor Song itu memeluk Islam. Ini adalah cerita bagaimana salah satu seorang Emperor Cina memeluk agama Islam. Jadi tidaklah mustahil kita akan dipalitkan dengan satu cerita, iaitu kemungkinan gambaran daripada ingatan Emperor Cina tersebut dilukis dan diarahkan kepada scribe Cina untuk melukis cerita ataupun wajah baginda Rasulullah tersebut. Maka kat sini kita dihadapkan dengan dua cerita. Wujudnya di dua empire, China dan juga Eropah, iaitu Rom, akan wajah siapa dan bagaimana bentuk Rasulullah kita yang menjadi Nabi kepada kita ketika ini. Bagi mengakhiri sidang ini, saya inginlah membawa satu konsep, iaitu wujudnya satu ring, The Emperor Spy, Greco-Roman, dan juga satu sistem spy atau espionage daripada Empire China itu, daripada yang dikatakan perkahwinan antara raja-raja ataupun dengan kekuatan satu dunia ketika itu, dan juga satu sistem lakaran potret untuk dihantar laporan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa ketika itu akan apa yang sedang berlaku. Dan sudah semestinya sebarang kebangkitan agama wakil daripada Yang Maha Esa itu pastilah didokumentasikan, dilakarkan. Kita bakal bersambung kepada babak kedua, yang mana
kita akan merujuk kepada Merung, nak Raja Naga, dan adakah Aku Rom, iaitu Mi Rom, kemudiannya menjadi satu gelaran kepada dinasti Merung Mahawangsa. Mana perkataan Aku Merung Melayu, dan adakah wakilnya Raja Rom itu telah hadir ke Kedah Tua menantikan kehadiran the coming of the king. Kat sini kita bakal bersambung dengan satu babak yang agak menarik. Adakah penantian wujudnya satu dinasti ataupun satu sosok di akhir zaman yang telah dan bakal meleraikan satu misteri yang sangat agung di muka bumi? Kita bakal bersambung. Sebelum saya mengakhiri sidang ini, saya minta maaf, mohon ampun dan maaf. Andai sebarang penceritaan, lakaran atau gambaran itu dirujuk kepada junjungan besar Rasulullah SAW, bukanlah itu niat kecuali dikata menyingkap kembali tabir sejarah akan satu fakta dan penceritaan dan juga kedudukannya Islam suatu ketika dahulu. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.